Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Yang keduanya, yakni kenyataan yang keduanya daripada beberapa kenyataan. Ada ketujuh kenyataan. Tengok siapa dia, siapa muka surah. Kenyataan yang kelima, maka jawab. Kenyataan yang keenam. Siapa kenyataan yang keenam kalau tak silap? Nanti kita tengok belakang. Kenyataan yang kedua daripada beberapa kenyataan, yakni 6 kenyataan tentang ibarah hamba, yakni Tok Diskam lah, Tok Ayah Diskam. Di dalam Taqribil Ikhwan, dalam kitab Tok Ayah Diskam namanya Taqribul Ikhwan. Kitab ni pun saya mengaji kak. Pada kata hamba, mana kata hamba dalam kitab Taqribul Ikhwan ni maqalul qaf. Awak kurungnya tak suruh itu apa ni, perkataan mu'tarid. Kata Tok Diskamnya dalam kitab Taqribil Ikhwan, dan kata qaul yang kuat, yakni qaul yang tahqiq. Tu dia ambil terjemah serta tafsir makna tu daripada wat tahqiqu innal qadima wal azaliyah bimakna wahidin wa huwa ma la awwala lahu wujudiyan kana aw adamiyyan. Tu diskar tu ya terjemah serta letak makna pitah maksud tu. Gitu. Dia kata dan kata qaul yang kuat, qaul yang tahqiq, qaulul muhaqqiqu, bahawasanya qadim dan azali itu bersatu makna keduanya, yakni sama arti keduanya. Muradif. Qadim ialah azali, azali ialah qadim. Apa makna dia tu? Iaitu qadim azali itu perkara, atau iaitu makna keduanya tu, perkara yang tidak ada mula baginya bagi perkara. Tu mala awwala lahu, itu barang yang tidak ada permulaan baginya, bagi barang, bagi perkara. Sama ada benda yang ada, wujudian kana, atau yang semata-mata sungguh dan sengoti juga. Situ tepat rak. Tepat Tok Guru Haji Wan Ali. Nak tahu ni. Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui i'tiraq, kritik Tok Diskamnya, semata-mata sungguh dan sengoti juga situ. Maka di sini, di mana kalau kita nak ambil marji' musyarun ilaih bagi di sini itu semua sekali definisi pun boleh, tapi tepat mahalul i'tiraqnya ialah atau yang semata-mata sungguh dan sengoti juga. Situ ya, nak bak sikit. Maka di sini, yakni dikata Tok Diskar atau yang semata-mata sungguh dan sengoti jua tu,
mu'taridun, yang itu Wan Ali Al-Jambui. Mu'tarid, orang yang mengkritik itu sengko, dia sengko kata hamba terjemah ibarat ini daripada ta'rif qadim dan azali yang termaklum, yang telah diketahui itu. Iaitu ta'rif qadim dan azali yang termaklum tu, mala awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan. Adamiyan, wano terjemuh semata-mata sungguh dan sengoti. Adami itu tak ada. Maka pada sengkanya Mu'tarid, hamba ini yang itu disken ni, orang yang jahil makna adamiyan ilah. Ilah tu hingga akhir perkataan Mu'tarid tu kena tengok dalam kitab Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui lah. Jadi orang yang jahil makna adamiyan tu buat bracket kata ini maqalul qaw bagi Mu'tarid. Itu maqalul qaw bagi Mu'tarid. Jadi Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui ni, dia tuduh, dia tahmah tu ayah diskam kita ni orang yang jahil makna adamiyan. Sebab apa? Kerana diterjemah dengan semata-mata sungguh dan sengoti jua. Kok mana adamiyan terjemah sungguh dan sengoti? Adamiyan tu tak ada. Haji Wali barangkalinya iktiraf begitulah. Maka pada jawab Mu'tarid begini. Sedap gak ni tu dia sekali jawab. Adalah lafaz atau yang semata-mata sungguh dan sengoti itu. Lafaz sungguh sengoti hak tu, hak dalam definisi hamba letak dalam Takribul Ikhwan tu, bukanlah hamba terjemah daripada lafaz Arab tu, bukan hamba terjemah daripada lafaz adamiyan tu, bukan. Kalau terjemah daripada lafaz adamiyan memang bodoh ngerti Karena terjemah ni maknanya naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Itu orang panggil terjemah. Arab kata adami, adamiyan, Melayu kata bangsa tiada, yang dibangsakan pada tiada. Tiba-tiba terjemah tu baik semata-mata sungguh dan sengoti jua. Memang jahil sungguh. Jadi sebab tu dia kata, hak aku terjemah tu, aku letak pada definisi ta'rif qadim azali yang semata-mata sungguh dan sengoti jua tu, bukan hak terjemah daripada lafaz Arab adamiyan tu, bukan. Dan bukanlah hamba ni jahil maknanya, makna adamiyan. Hamba bukan duk bodoh makna jahil, makna adami tu. Walaupun tidak sekelas kalau Arab ya tu ni. Hanya apa yang boleh kita terjemah dengan semata-mata sungguh sengati tu. Apa tak terjemah dengan adami? Hanya hamba nak tafsir. Tafsir bukan terjemah. Tak? Bukan terjemah tak, nak tafsir. Tu beza tak terjemah lain, tafsir lain. Sebab tu hak dia mau duk mengajar tafsir Quran. Rupa-rupa bukan duk tafsir, duk terjemah je. Lepas tu tafsir apa? Tafsir ikut kepala otak dia sendiri. Gereng baca Quran. Lepas tu baca terjemah. Apa tu? Maksud ayat ni ada saya. Mengikut pendapat saya lah. Maksud tu lagi kau marah. Orang panggil tafsir Quran semata-mata kepala otak. Man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Ada pun orang tu baca Quran, lepas tu baca terjemah. Lepas tu dia pun kata qala Suyuti fi tafsirihi, contoh. Tu baru mengajar tafsir. Tak? Yang witukar tafsir dengan Qosi. Tu. Yang witukar tafsir dengan Qosi. Nama orang lain ni duk dakwa kata mengajar tafsir, padahal bukan tafsir, duk Qosi, duk syarah Qosi. Tafsir ni mayu'na minal lafzi. Pak kita nak erti makna je kahadaki kalau Quran lah, kalau Quran. Maka kerana tu rajak di ulama mufassiru. Mufassir itulah yang mentafsir ke Quran. Kalau gitu hamba di sininya bukannya terjemah, hamba tafsir. Tu tafsirkan kepada mubtadi, tafsirkan kepada orang yang mula-mula nak mengaji. Kanak-kanak mula-mula nak ngaji ni hamba tafsir dulu. Tafsir terjemah lambat.
Karena demo orang mula-mula, orang kanak-kanak, budak-budak baru nak masuk mengaji tu pakai bui maksud, pitah maksud terus. Mana akan bahawasanya, mana ya tafsir? Akan bahawasanya lafaz adamiyan yang ada pada takrif itu bukanlah dikehendaki dengan dia dengan lafaz adamiyan sebarang mana yang tak ada, bukan sebarang mana semua kali benda tak ada, bukan. Faham tak? Jadi kalau dia scale tak tafsir, dia terjemah. Dia kata mana? Benda azali, benda qadim ni barang yang tidak ada permulaan bagi adanya, sama ada benda tu atau tiada. Barangkali orang-orang mubtadi pun semua benda tak ada pun masuk juga dalam kata qadim azali. Faham tak? Maka bukan gitu. Ya, kalau nak makna sebarang mana yang tak ada, sebarang mana ni makna semua sekali benda yang tak ada, bukanlah adamiyan pada definisi qadim azali itu kehendak dengan sebarang mana yang tak ada, mana semua sekali benda yang tak ada. Bandingannya mana? Seperti sengka Mu'tarid itu. Mu'tarid kata adamiyan itu semua benda tak ada, tak kira. Mustahil tak ada masuk dalam qadim. Itu ni. Itu. Tu sifat salbiah tak ada masuk dalam qadim. Mustahil tak ada masuk dalam qadim. Berat lagu tu muka au habis. Mumpunggo habis ngangan tak ada je ni mustahil pun masuk ke dalam qadim. Kerana apakah? Bukanlah dikehendaki. Tak ilak situ. Ilak pada kata bukanlah dikehendaki. Kerana apa bukan kehendak dengan kata adamiyan tu semua benda tak ada. Seperti mana hak sengka oleh Mu'tarid. Kerana jikalau dikehendaki begitu, kalau dikehendaki makna adamiyan tu semua benda tak ada masuk habis. Gitu tu maknanya semua benda yang tak ada tu masuk belaka dalam jumlah qadim azali. Jawab bagi jikalau, maka membawalah kepada fasad, rosak makna. Mana fasad? Iaitu fasad ini rosak makna. Jadi qadim dan azali tiap-tiap perkara yang tak ada. Rosak makna itu. Tiap-tiap benda tak ada qadim belaka. Boleh itu? Rosak makna lah gitu. Tu rosak makna. Sehingga ilmu bagi umpama Mu'tarid yang tak ada padanya pada Mu'tarid itu pun qadim. Awak nganjing ke Mu'tarid dah tu ni. Tu. Jadi kalau kata semua benda tak ada tu qadim, beratlah kalau gitu. Mu'tarid, ilmu hak tak ada di mu pun qadim juga hak mu jahil dengan benda tu hak Mu'tarid tu jahil dengan benda tu qadim juga. Dan azali juga. Dan sehingga-hingga anak-anak bagi yang mandu pun demikianlah. Apa demikianlah? Qadim azali juga. Berat gitu. Anak bagi orang mandu ada tak? Ada tak Lupi? Anak bagi orang mandu? Tak ada. Pak qadim Jadi kalau adamiyan tu pakai sebagai makna hak tak ada, mana semua sekali benda hak tak ada tu qadim belaka. Anak bagi orang mandu pun tak ada qadim. Gitu tu berat kalau gitu. Kufur Abu Bakar As-Siddiq qadim. Mukmin Firaun qadim. Apa? Tak ada belaka tu. Baik tak? Gapo lagi? Gapo lagi? Gapo lagi? Masuk syurga iblis qadim kata ni. Ikut lagi. Benda hak tak ada jadi qadim habis gitu kah? Berat kalau pakai makna adamiyan situ dengan makna semua sekali benda tak ada. Tengok. Maka ini mana? Semua sekali benda tak ada masuk habis dalam definisi qadim azali, bukanlah sekali-kali dikehendaki. Ini makna yang dikehendaki. Bukanlah sekali-kali makna yang dikehendaki oleh mereka itu ulama. Bukan lagu tu ulama nak. Lepas tu para ulama nak lagu mana? Hanya yang yakni hanya makna yang dikehendaki. Hanya makna yang mereka itu yakni ulama kehendaknya yang yakni makna ialah Adam
yang cukup dan berhimpun padanya pada Adam itu oleh dua syarat tu. Fa'il bagi berhimpun. Tu. Hak ulama kehendak dengan Adam yang masuk dalam definisi qadim azali tu ialah Adam yang berhimpun padanya oleh dua syarat. Kalau tak berhimpun dua syarat ni, maka Adam tu tak termasuk dalam definisi atau takrif qadim azali. Mana dua syarat? Iaitu dua syarat yakni syarat yang pertama, perkara yang tiada permulaan baginya bagi yang, yakni perkara yang tidak ada permulaan baginya bagi yang. Tahu mana kata syarat aku tu? Ni orang panggil dengar ni li ta'lil lah ni. Atau ba sababiyah boleh juga. Ba sababiyah boleh, ba li ta'liliyah pun boleh. Sebab apa kata pahalnya orang panggil persyarat yang pertama tu ialah benda hak Adam yang nak dimasukkan dalam kategori qadim dan azali itu mestilah syaratnya yang tidak ada permulaan baginya, dengan sebab atau kerana dalil awal takrif mereka itu ulama. Pada kata mereka itu ulama, ma la awwala lahu. Itu syarat pertama. Syarat pertama, benda Adam yang nak dimasukkan dalam kategori qadim dan azali, mestilah dia tu mala awwala lahu, barang yang tidak ada permulaan bagi adanya. Bagi sungguhnya. Tak ada mula bagi ada, bagi sungguhnya. Satu. Yang keduanya daripada dua syarat, perkara yang bersifat dengan sungguh. Itu. Perkara yang bersifat dengan sungguh. Subutiyah. Mana dalilnya? Dengan dalil misal mereka itu. Awak contoh dah kayak kemarin. Nah. Tiwak mari contoh dah kemarin tu. Mana? Au subutiyan au adamiyan kasifatis sulubi wa adamina fil azali. Tu mari contoh dah. Tu dengan sebab dalil misal mereka itu. Dengan sebab dalil misal ni contoh-contoh mereka itu ulama. Ulama contoh dengan apa? Dengan sifat salbiyah bagi Allah dan dengan adam makhluk pada azali. Itu kemarin tu. Au adamiyan atau benda yang bahasa tak ada. Mana benda bahasa tak ada lagu mana? Kasifatis sulubi, seperti segala sifat-sifat salbiyah, wa adabina fil azali, dan seperti ketiadaan kita pada azali. Tu dua syarat tu. Jadi kalau teripung dua syarat ni pada satu perkara tadi, marulah boleh dimasukkan dalam kategori definisi atau ta'rif qadim dan azali. Faham tak? Memang kebaikan sungguh tak deh. Kemah tu, jawab dia tu kemah. Belakang lagi kemah lagi. Tu tengok. Geleparlah Tok Haji Wali masa tu. Tapi tak gelepar lagi. Sebenarnya tak gelepar lagi yang kita ni. Kita ni masih tak gelepar lagi Tok Haji Wali ni. Dia jawab pula hak Tok dia sekarang. Lah sekali Tok dia sekarang jawab dengan kitab Tabyin Kadzibil Muftari. Hak tu memang dahsyat . Tak boleh baca kitab tu. Apa? Kalau kita bacanya backing sangat tu dia nyukuh seranuh tu kalau kita. Tapi insya-Allah lah. Tok Bu Babur Ridauddin, Rais Am kita Naam, setuju dah nak buat muzakarah tapi secara tertutup lah dengan saya. Insya-Allah di pondok sini insya-Allah. Habis tunggu habis Covid dululah. Tu. Jadi siapa nak mari, siapa yang nak ngaji kena mari ngaji sini, tak lewat rakamnya tu. Sebab kita tu backing. Backing tak backing lepas daripada kitab tu, Tok Haji Wali nyetak dulu. Pakat tak jawab apa dah. Kalah, surrender dulu. Kitab ni Tok Diska dia tak ganah, dia tak kasar lagi. Dia hanya sindir. Mana demo orang kelas atas yang main nyindir tu. Demo orang sekolah harak, kita tidak duduk sekolah harak mana hidup main sindir tu lah. Dah. Tak boleh buat online kita tu, bahaya. Kita tu backing tak terus demo beli dululah, baca sendiri pun bahasa Allah backing tak dia. Tapi backing pun kita ruduk ni memang dia Tok dia sekali jawab dengan halusi lah, dengan halusi. Baik. Kita ni tak apa lagi lah kita boleh baca.
Dia tak fikir mana. Dia duduk sindir-sindir gitu. Lagi sindir lagi. Banyak lagi yang sindir ni. Tengok. Jadi nak kata semua benda tak ada masuk dalam definisi kodeng azali kok mana? Ulama sendiri letak syarat dah. Mana? 2 syarat. Benda tak ada nak dimasukkan dalam kategori kodeng azali, mesti teripun 2 syarat. Mana? Pertama, dia tak ada mula bagi sungguh atau bagi adanya. Yang kedua, dia bersifat dengan sifat sungguh. Adamian tapi subutiyah. Tu. Seperti mana misal mereka itu ulama sebut kata sifat salbiyah bagi Allah dan dengan adam, yakni tidak ada makhluk pada azal, yakni pada azali lah. Seperti di dalam, yakni seperti ibarah di dalam Dusuki, yakni Hasyiah Dusuki di atas syarah bagi Ummil Barahin. Tu. Yang hamba sebut dahulu itu. Hak sebut dah pada muka surat 18 itu. Wa amma sifatus sulubi fatattasifu bil qidami in qulna innal qadima muradifun lil azali wa inna kullan minhuma huwa al amru alladzi la awwala lahu sawa'un kana wujudiyan kadzatillahi ta'ala wa sifatihi al wujudiyati aw subutiyan aw adamiyan kasifatis sulubi wa adamina fil azali. Itu tengok disebut dah. Maka 2 bangsa ini, mana 2 bangsa ini? Yakni sifat salbiyah dan tidak ada makhluk pada azal ini. Gitu. Maka 2 bangsa ini, yakni sifat salbiyah dan ketiadaan makhluk pada azal itu, sungguh pun yang adam, yakni sungguh pun termasuk di dalam perkara yang adam, masuk dalam kategori adamiyan ittifaq bittifaqil ulama mutakallimi. Tetapi ni orang panggil istidrak. Sungguh pun kata masuk dalam adamiyan dengan ittifaq ulama mutakallimin. Apa? Sifat salbiyah dan ketiadaan kita pada azali. Tetapi berhimpun padanya pada 2 bangsa ini oleh 2 syarat. Tu fa'il bagi berhimpun. Berhimpun padanya pada 2 bangsa ini oleh 2 syarat itu. Mana 2 syarat itu? Iaitu 2 syarat yang tiada permulaan, tak ada permulaan bagi sungguhnya, dan sungguh kedua bangsa itu pada diri keduanya. Ada. Walaupun dia tu tidak sungguh pada kharijil a'yan, tapi sungguh fi nafsil amri. Kena faham gitu. Sifat salbiyah tu walaupun dia tidak sungguh, tidak tahakkuk fi kharijil a'yan. Mana pada kharij a'yan ni maknanya di luar daripada kepala otak kita tu bahasa tak ada. Gitu. Tapi dia tu tahakkuk fi nafsil amri. Pada diri perkara dia tahakkuk tak? Dia sungguh tak? Sungguh pada diri perkara. Tu. Berlain, sangat-sangat berlainan. Baca lagi dia. Bersalahan dulu tu. Bersalahan akan segala yang mustahil. Tu kalau gitu mustahil ada 2 syarat tu tak? Tak ada. Tafriq pada kata bersalahan. Maka tak begitu, yakni maka mustahil tidak berhimpun 2 syarat padanya. Gitu. Maka tak begitu, yakni maka bermula benda mustahil tidak berhimpun 2 syarat padanya. Tak berhimpun. Mustahil ni benda tentu tidak lagi tak ada. Adakah ada dia tak ada permulaan bagi ada? Nak kata ada tak ada permulaan bagi ada guana, moga benda tak ada. Satu tak terima dah syarat pertama. Boleh kata la awwalalahu liwujudihi, boleh? Tak boleh. Lepas tu sungguh tak di perkara tu. Lemah ni sungguh tak di Tuhan? Tak. Nak faham? Di Tuhan tu tak, di kita tu sungguh lah. Sebab tu nantinya ada lagi ni takdir hazah mudah tu. Ta'wil hazah mudah nanti. Boleh tak nak ta'wil? Dia kata boleh, tempat-tempat boleh tak kena ta'wil, wajib ta'wil, kerana kalau tidak fasak makna. Oleh Tuk Guru Haji Wan Ali Al-Jamui kata tak boleh ta'wil pun. Rosak ta'wil. Lagi depan. Maka di antara 2 perkara itu mana? Sifat salbiyah dengan mustahil itu.
sangat-sangat berlainan, tak sama tu. Jangan duk heret sekali masuk dalam definisi kodeng azali. Salbiyah tu walaupun dia adam, tapi dia tu sungguh pada diri perkara dan sungguh dia tak ada permulaan bagi ada. Maka sebab tu masuk dalam definisi kodeng azali. Adapun mustahil, tu dia bukan setakat tak ada, bahkan tu. Nah, dia bukan setakat tidak, bahkan tak ada diri perkara. Gitu kan. Dan adam yang makdum dia panggil. Itu bukan adam yang subuk dah. Seperti di antara putih dengan hitam lah. Supaya putih dengan hitam. Umpamanya, buat contohnya, banyak lagi lah nak banding kan. Nah, putih dengan hitam. Siapa-siapa yang tidak boleh membeza, tak boleh beza hak mana putih, hak mana hitam. Oh tunjuk. Ni putih ni hitam. Hak mana putih, mana hitam? Tak boleh beza saya putih hitam. Maka sahlah ditashbihkan akan siapa-siapa tadi dengan orang yang tak mumayyiz. Budak tak mumayyiz, faham tak? Jenis tak boleh nak beza lagi. Mana antara nasi dengan tahi, mana antara putih dengan hitam. Yang kau sekali. Boleh? Gitu. Budak umur 2 tahun, setahun setengah bubuh nasi dengan bubuh tahi. Dia boleh beza tak mana nasi dengan tahi? Kalau mu tak boleh beza gitu, mu ngomong supaya tu kak. Faham tak? Budak-budak gitu kak. Hitam dengan putih boleh beza tak? Piah mu warna apa? Hitam ke putih? Hitam. Baju mu putih. Boleh beza tu? Maka mu tidak budak-budak. Tidak budak-budak ghairu mumayyiz. Mu tu mumayyiz. Budak-budak lagi tapi mumayyiz. Faham tak? Kalau tak boleh beza, piah hitam kata putih, baju putih kata hitam. Aceh tu budak ghairu mumayyiz. Mana baru umur 2 tahun, setahun setengah kali. Faham tak? Tu je sindir tu. Faham tak? Dia sindir tu guru haji wali tu. Jadi kalau tak boleh beza ni, boleh dah nak tasbih orang ni supaya tak mumayyiz ni. Dengan yang tak mumayyiz, dengan kanak-kanak ghairu mumayyiz. Cubalah perhati ibarah dusuki. Yok mari ibarat pula dah. Fa'ulima, maka diketahuikan mimma daripada barang zakarna yang telah menyebutlah oleh kami. Inna afradal mustahili, akan bahawasanya segala afra' bagi benda mustahil. Segala afra' kita nak terjemah apa afra' Bidih. Kita tak reti nak terjemah. Tu tak terjemah lah. Sebut afra' gitu. Kita bahasanya individu dah ni. Seko bagi mustahil. Seko perkara bagi mustahil. Gitu. Macam insan. Maka afra' bagi insan ni mana? Semua masuk habis lah. Mana? Hidi pun afra' bagi insan. Lutfi pun afra' bagi insan. Hak mana? Al-hayawanun natiku tu masuk habis lah. Afra' bagi insan. Afra' ni orang terjemah apa? Individu lah. Tapi lama duk cari IC gapo nombor tu surat beranak pula juga individu. Fa'ulima, maka diketahui mimma daripada barang zakarna yang telah menyebutlah oleh kami. Inna afradal mustahili, akan bahawasanya segala afra' bagi mustahil. La tuhakkiku kan muhakkiku. La tuhakkiku li syai'in. Gitu deh. Tak tu tinggal titik La tuhakkiku li syai'in minha. Tidak tahqiq, tidak sungguh bagi sikit sesuatu pun daripada afra' mustahil fi nafsil amri, pada diri perkara, wala fi kharijil a'yani, dan tidak pada luar daripada kepala otak kita. Tu. Yang mustahil ni, tiap-tiap undang mustahil ni tidak sungguh pada diri dia dan tidak ada di luar daripada kepala otak kita. Gitu nak ayat. Faham? Kerana apa tu? Ilak pada kata la tuhaqqiqu li syai'in minha. Iz laisa syai'un fihi ma, kerana tiada sesuatu pun benda mustahil pada keduanya, tidak ada, tidak sungguh pada diri nafsil amri dan tidak ada pada keluar daripada kepala otak, pada diri pada benda ada ni, ada. Yuqalu lahu, dikatakan baginya benda mustahil ni, contohnya apa? Ijtima'un naqidaini, berhimpun dua perkara berlawanan. Ada tak? Ada tak? Contoh gerak dan diam. Berhimpun dua perkara berlawanan. Kita kata
Yusuf Sabah tu ketika dia gerak tu lah dia. Ada tak pada diri dia gitu? Tak ada. Pas sungguh tak dalam kepala otak kita gitu? Tak. Pada diri nafsil amri pun tak sungguh. Di kharijil a'yan pun tak ada. Au syarikul bari, ataupun Tuhan lain pada Allah. Ada tak pada diri perkara? Ada Tuhan lain pada Allah. Kata tu ada berhala. Abahmu tu bukannya Tuhan tu. Tu batu makhluk sejak di awal lagi faham tak? Belakang ni ni ada ni. Tok Raja Wali kena berat ni. Kena wah tomoy lutut. Sebab apa? Sebab Tok Raja Wali jadi serupa dengan orang kafir juga. Pegangan dia. Siapa tahu tu. Bahaya kan. Kerana silap pihak ibarat. Masalan ai umasilulaka masalah lah. Sebagai contoh yang satu contoh aku buatkan kepada kamu sebagai satu contoh. Bi khilafi hal keadaan menyalahilah bagi sifatis sulubi. Tu. Tak samalah benda mustahil ni dengan segala sifat-sifat salbiyah. Wa adamil awalimi fil azali, dan ketiadaan alam ni pada sedia kala. Sifat salbiyah dan tidak ada makhluk ni sejak azali, fa innalahuma, maka bahawasanya sabit bagi keduanya mana? Sabit bagi sifat salbiyah dan tak ada makhluk sedia kala ni. Tahaqqaqa, sungguh kedua-duanya fi nafsil amri. Faham tak? Sungguh. Sedia Allah sungguh tak? Sungguh. Kekal Allah sungguh tak? Sungguh. Tak serupa Allah ke makhluk sungguh tak? Sungguh. Tak ada kita sedia kala sungguh tak? Tak ada dah kita sedia kala. Ada. Sungguh tak? Sungguh. Tahaqqaqa fi nafsil amri. Sungguh kedua-duanya pada diri perkara. Wa illam yakun lahuma, dan jika sekalipun tu ghayah. Itu ghayah dia panggil. Wa illam yakun lahuma, dan jika sekalipun tidak adalah lahuma bagi keduanya sifat salbiyah dan tidak ada kita pada sedia kala ni, tahaqqaqu kharijil a'yani, oleh sungguh pada kharijil a'yan, di luar daripada kepala otak kita. Walaupun benda tu tak ada, boleh dilihat dengan mata kepala, tapi sungguh pada diri perkara. Wa bainahuma, dan bermula di antara keduanya mana? Di antara mustahil dengan sifat salbiyah ni, baunun tu masdar daripada bana. Berlain-lainan, sangat-sangat sehabis-habis berlainan. Gitu ya. Tengok terjemah dia. Terjemah tu dia. Tadi kita terjemah sendiri. Artinya arti ibarah dusuki, maka diketahuikan daripada barang yang telah menyebutlah kita, yakni kami, oleh Imam Ibrahim Ad-Dusuki. Yakni apa Ibrahim Ad-Dusuki sebut dah? Pada awal ibarat ini, bahawasanya segala afraq bagi mustahil itu tidak sungguh bagi suatu daripadanya pada diri perkara. Afraq bagi mustahil itu diri dia pun tak sungguh. Dan tidak juga pada luar bagi segala ain. Tidak juga di luar daripada segala mata kepala. Nak tengok gini pun tak ada. Sungguh pun tak. Tak ada, benda tak ada. Kenapa? Kerana tidak ada suatu pada keduanya. Tidak ada sesuatu pun benda mustahil itu pada keduanya mana? Pada diri perkara pun tak sungguh. Pada kepala mata di luar mata kepala pun tak boleh nak nampak. Tak ada. Dikatakan, ini dibuat contohkan baginya, bagi afraq mustahil itu apa? Berhimpun dua yang berlawan ni. Tengok. Boleh terima tak satu benda berjising? Gerak dan diam pada satu masa. Boleh sungguh tak dalam kepala tak? Tak boleh sungguh. Lepas tu boleh tengok tak dengan mata kepala kita? Tak ada. Sungguh dalam kepala tak pun tak. Nampak di luar mata kepala pun tak ada. Faham tak? Itu. Atau syarikul bari, tu hal lain pada Allah. Masalan ay umathilulaka masalah lah. Bersalahan segala sifat salbiyah, tak sama dengan tak ada bahasa sifat salbiyah. Dan ketiadaan segala alam pada azal, tak sama. Tu tafriq pada kata bersalahan. Maka bahawasanya bagi keduanya mana? Bagi sifat salbiyah dan ketiadaan kita alam ni pada azal, tahaqquk dan sungguh pada diri perkara. Tu dalam kepala otak kita boleh fikir tak sungguh?
Sungguh tak Tuhan sedia? Sungguh. Tuhan kekal sungguh tak? Sungguh. Tuhan tak serupakan makhluk sungguh tak? Sungguh. Tuhan esa sungguh tak? Sungguh. Tak ada kita di apa? Sejak azali lagi sungguh tak? Sungguh. Pada masa sedia kala kita tak ada. Sungguh tak? Sungguh. Nak tengok mata gini, tak ada. Sungguh pun. Tu. Yang ni kata. Sekali pun mana tengok. Dan jika tidak tahakuk, dan jika sekalipun tidak tahakuk, dah sekalipun dah letak dah belakang. Dan jika tidak tahakuk, tidak sungguh bagi keduanya pada luar bagi segala ain sekalipun. Walaupun nak tengok cerak depan mata begini nampak, oh ni kidam Allah, oh ni bakar Allah. Tak boleh, kerana tu bukan bahasa ada. Faham tak? Sekalipun tidak begitu, tapi dia sungguh tak dalam kepala otak kita. Sungguh. Maka tu orang panggil sifat Adam tapi subutiyah. Adapun mustahil Adamnya makdum. Sama tak? Tak sama. Tu. Dan antara keduanya, antara mana? Yakni antara afraq mustahil dan sifat salbiyah serta Adam segala alam pada azal itu. Ya tafsir dah dhamir bagi buat bainahuma. Takut kita marjik dhamir pada sifat sulubi wa adamil awalimi berat. Dan di antara keduanya mana? Di antara afraq bagi mustahil dan sifat salbiyah serta Adam segala alam pada azal itu berjauhan. Ini apa berjauhan? Sehabis-habis berlainan. Baunun. Itu. Intaha habislah perkataan Dusuki dalam kitab Hasyiah Dusuki. Maka nyatalah yang ini jelaslah bagi kita yang insaf. Kalau sedarlah, kalau duduk keraking lagi tak ada arah. Dengan ibarah ini, dengan ibarah Hasyiah Dusuki ini, akan bahawa sehingga Adam benda tak ada yang termasuk di dalam ta'rif qadim dan azali itu ialah benda Adam yang bersifat dengan tahakkuk dan sungguh. Betul? Benda Adam yang bersifat dengan tahakkuk dan sungguh. Adapun ketiadaan permulaan itu ialah disoreh, yakni dijelaskan pada awal ta'rif lagi. Tak nak pelik dah. Itu habis. Maka keluarlah oleh segala yang mustahil itu bagi keluar. Fa kharaja al-mustahilatu. Itu kalau kita Arab bunyi gitulah. Maka keluarlah oleh segala yang mustahil itu baik daripada definisi qadim dan azali. Siapa tu baik? Siapa keluar? Oleh segala yang mustahil. Maka pasal inilah sebab itulah kata Tok Deskai, hamba memendekkan, hamba pendekkan tafsir hamba di dalam takribil ikhwan itu dengan sebegitu perkataan. Jadi hamba tak kata dan kata qaul yang kuat bahawasanya qadim dan azali itu bersatu makna keduanya, iaitu perkara yang tidak ada permulaan baginya, sama ada benda yang ada atau yang tiada. Jadi panjang lebar pula nak syarah. Nah, kena buat hasyiah pula. Qauluhu yang tiada. Yang tiada di sini bermaksud gini-gini. Tak payah. Tok dia kata, aku pendek lalu terjemah serta tafsir pitah maksud. Mana? Bahawa permulaan baginya yang sama ada benda yang ada atau yang semata-mata sungguh dan mengsengaja jua. Habis. Jadi nak siapa kata hak tu peh? Ni lah cepat ambil dia. Faham tak? Jangan duduk ada ti. Tok dia halus sidah tu nak terjemah serta tafsir pitah maksud makna. Dah. Maka nyatalah pula sekali lagi, jelaslah pula sekali lagi bahawasanya mu'taridun. Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui, orang yang mengkritik tu. Mu'tarid kata mardud itu. Mardud itu makna tertolak. Ialah semata-mata tergelincir kolamnya. Salah tulis tu. You buat nganjing tu. You buat nganjing. Dah. Jadi marduk Tok Guru Haji Wan Ali duk tulis tu salah tulis, tergelincir. Kolam tu pen lah, pena. Kolamnya jua, kolamnya nyamuk tarik tu jua. Dengan tertambah huruf dal yang kedua. Arti ni. Maka yang betulnya hak sepatutnya muktarik nak tulis mardu, bukan mardud. Merdu. Sedap. Sepatut kena kata gini. Oh, kitab takribul ikhwan ni merdu, bukan mardud. Merdu. Nampak tak?
Nakal tu dia sekian ni dah tu ni. Tapi kalau dengar yang ngajar apa ada rakam meliti, ada yang mau buat masa. Tapi rakamnya kesek tak berapa nak jelas-jelas, tapi ada jelas-jelas tu. Sedaplah dengar nakal, nakal. Duk dia tengok. Yo mengajar kata. Jadi muktarik duk tulis marduk tertolak tu salah tulis kok. Sepatutnya dia kena buai tu, dia kena hazah dah hak dia salah ziyadah dah tu. Dia tertambah huruf dah. Ya maka hak betul yang mana? Ming roda waw apa? Merdu sedap. Dan nyata sekali pula bahawasanya sengkaan mu'tarik kata mustahil itu termasuk di bawah azali, bahkan di bawah qadim, dan juga berdalilnya mu'tarik dengan sungguh dan ngoti mustahil itu dengan dibuat kirakan dia sungguh dan mustahil, sungguh mustahil itu pada ta'alluq ilmu Allah Ta'ala, maka adalah sengkaan itu karuk. Gini mu'tarik iaitu tu Haji Wali, dia kata mustahil itu qadim. Kenapa? Karena ta'alluq ilmu Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang wajib, mustahil dan jaiz. Jadi Allah Ta'ala tahu benda wajib bila? Qadim sedia kala. Allah Ta'ala tahu benda mustahil bila? Qadim sedia kala. Tu mustahil qadim lah tu. Tu Haji Wali tu. Maka kita orang ahli sunnah ke mana hak sebenarnya? Allah Ta'ala tahu tak benda mustahil? Tahu. Hak qadim tu ilmu Allah Ta'ala. Mustahil tu bukan qadim. Mustahil tu benda tak ada. Tuhan tahu tak diri mustahil tahu. Lepas tu Tuhan tahu diri mustahil tu lagu mana? Istihalahnya. Tak adanya benda mustahil tu sedia kala. Tuhan tahu benda mustahil dan Tuhan tahu juga istihalahnya benda mustahil tu. Hak qadimnya ke apa? Ilmu Tuhan bukan benda mustahil tahu. Gitu Kenapa? Karena Tuhan tahu tu istihalahnya. Tak? Maka adalah sengkaan mu'tarik itu karu. Bolehlah di sini di mana? Di sengkaan mu'tarik kata mustahil itu qadim, kerana mustahil itu termasuk dalam tagangan ilmu ta'alluq ilmu Allah Ta'ala. Maka jadilah orang panggil mustahil itu qadim dikatakan mardu dan ditambahkan dal yang kedua itu. Hak hamba kena kata merdu, hak mu'tarik kena kata mardu. Wallahu a'lam. Kenyataan yang ketiganya, mu'tarik berkata Adam yang tiada itu boleh disifatkan dengan azali. Kerana apa? Kerana termasuk di dalam ta'rifnya. Mana ta'rif tadilah? Ta'rif yang kita duduk baca tadilah. Wujudian kana au adamiyan. Di dalam ta'rifnya ta'rif qadim azali, kama la yakhfakum, seperti mana barang yang tidak tersembunyi kepada kamu. Telah tersebut dah dulu, okay? Dan mustahil itu ialah Adam. Jadi dalam definisi azali, qadim azali itu disebut wujudian kana au adamiyan. Kalau gitu dan mustahil itu ialah Adam. Kalau gitu mustahil itu tak ada. Kalau gitu mustahil pun termasuk di bawah azali, bahkan di bawah qadim pun. Kata siapa? Mu'tarik. Maka jawabnya mu'tarik begini. Ya, betul. Ya, betul mustahil itu Adam. Betul dah tu. Kamu faham kata mustahil itu Adam, mustahil itu tak ada, betul dah. Tetapi yang tak betulnya, hak mu pegang tu berapa? Hak tak betulnya borong, yakni pakai borong semua sekali. Harga buh itu. Borong ini pakai borong semua sekali oleh mu'taridun. Dan menarik, mengheret mu'taridun akan mustahil itu bawa pergi bubuh di dalam jumlah Adam. Ini hak tak betul. Tu. Ini hak tak betul. Ada pun mustahil itu Adam, betul. Tapi hak tak betulnya Tok Guru Haji Wali Al-Jambu ni heret habis masuk borong semua sekali, masuk pah ke dalam dalam definisi qadim azali. Bawa pergi bubuh dalam jumlah Adam yang terbenar atas Adam oleh ta'rif azali dan ta'rif qadim itu. Hak tu hak tak betul.
serta menjual mu'tari itu akan jahil dirinya nya mu'tari. Jadi jual kau orang pula bodoh dia. Ni tok discare lah kata ketuk gaji wali, kita tak kata lah kerana kita ni tak boleh nak kata gitu kan ni. Sama-sama depa tok guru tu tak apalah, demo sama tok guru, demo nak kata jahil kau. Jahil demo tak apa, demo sama tok guru. Kita tidak kelas tok guru ni, kita baca je. Nak ui faham kata peribahasa ulama ni gitulah. Serta menjual mu'tari itu akan jahil dirinya mu'tari. Mana dia jual diri dia tu jahil? Jahil pak gapo? Pada tak mumayyiz, pada tak boleh membeza oleh mu'tarid, gitu. Pada tak mumayyiz, yakni pada tak boleh membeza oleh mu'tarid. Topik itu. Akan adam yang dikatakan mustahil dengan adam yang dikatakan sifat salbiyah dan adam makhluk yang tak ada makhluk pada azali. Padahal mustahil itu ialah setengah daripada umurun i'tibariyatun yang ikhtira'iyatun. Tuh, apa umurun i'tibariyah yang ikhtira'iyah? Yani beberapa perkara-perkara yang dikira-kira pada akal reka semata-mata. Ikhtira'i ini mana? Reka semata-mata. Sebab apa reka semata-mata? Kerana tidak ada mausuf dia. Tak? Ada tanya apa ikhtira'iyah? Sebab tak ada mausuf dia. Tu ada pun sifat salbiyah. Amrun i'tibariyun juga, umurun i'tibariyatun juga, tapi intizaiyah. Yang cabut reti. Kenapa cabut reti? Kerana ada zat mausuh tu. Mana? Tuhan tu lah. Tak? Yang tidak tahakkuk, tidak cerak dan tak sungguh. Ini tidak tahakkuk dan tidak sungguh. Atau pada kata tahakkuk. Tidak tahakkuk dan sungguh, ini tidak sungguh. Segala afra'nya mustahil. Seperti berkata Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri. Ni ada kitab bawah tu. Di dalam Taudih, bukan Tawadih dah tu. Salah aja tu dah. Taudihul Aqaid. Adalah kitab Taudihul Aqaid. Memang kitab tu masya-Allah tu. Rasa-rasa nak baca tapi tak tahu bila. Berkali nanti tua-tua sikit kot. Nanti ni. Sedap sungguh kitab tu. Ia katakan dalam kitab Taudihul Aqaid. Taudihul Aqaid itu bukan sifat kitab akidah saja tak, ilmu kalam. Sebab depan tu ia syarah makulah dulu. Umurun ammah, makulatul asyar. Sejarah ahli sunnah. Manaqib Imam ahli sunnah Abu Hasan Asy'ari, masuk Al-Maturidi. Lepas tu barulah masuk sifat-sifat 20. Perbahasan dia pula yang macam. Boleh katakan kitab Taudihul Aqaid ni ilmu kalam. Ilmu kalam. Wasuwaru tu jangan baca tu ra dia duduk terpilik tu. Kata ni. Mana kalau baca wasurul berat wasuwarul mustahilati az-zihniyatu baca tu. Sifat bagi suwaru. Bukan sifat bagi mustahilati. Wasuwarul mustahilati az-zihniyatu hiya suwarun ikhtira'iyatun. Tu kata Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri dalam kitab Taudihul Aqaid. Dah kata mana? Artinya bermula segala rupa bagi segala mustahil yang bangsa zihin itu ialah beberapa rupa yang bangsa ikhtira'. Apa ikhtira'? Yakni yang direngkah-rengkah jiwa mana reka. Reka semata-mata. Tak ada tahakkuk, tidak sungguh pada diri perkara. Faham tak? Tu kenapa? Tak ada mausuf. Mana ada mausuf? Ada Tuhan bersifat dengan tak ada. Ada. Tuhan bersifat dengan baru ada. Sungguh Tuhan bersifat dengan baru. Tuhan bersifat dengan binasa sungguh. Tak ada mausuf. Sebab tu kata suwarul mustahilati az-zihniyatu suwarun ikhtira'iyah. Orang panggil umurun i'tibariyatun ikhtira'iyatun. Gitu. Bersalahan adam yakni tak ada yang dimisalkan dengan dia dengan adam pada ta'rif qadim dan azali di dalam hasyiah Dusuki yang dahulu itu. Mana?
Adam yang dimisal tadi, yang dibuat contoh oleh Imam Ibrahim Ad-Dusuki, sifat salbiyah dan Adam tak ada makhluk pada azal. Maka telah dikatakan di dalam Dusuki juga dengan berjauhannya tak samanya apa? Nya mustahil, afraq mustahil dengan sifat salbiyah, afraq bagi sifat salbiyah dengan afraq bagi mustahil itu tak sama. Tetapi apa boleh buat? Tetapi sungguh pun tak sama, jelas sungguh dah. Tak sama. Tetapi apa boleh buat? Kerana muqtarik itu barangkali sebab terlampau tinggi kelasnya, kelas muqtarik. Mana dia orang kelas sangat, orang tinggi, orang ngaji sekolah Arab. Ngeduk Arab lama. Hidup Arab lama pada Tok Diskam kalau tak silap. Hidup Mekah lama lagi pada Tok Diskam. Dia jual mah kalau tak silap di Mekah. Maka terkaya, mana tidak berhajat lah daripada perhati, mana ta'amul, perhati sini ta'amul, akan kebanyakan ibarah ulama. Oh, kerana dia kelas tinggi sangat kan. Tak ada lah nak belak-belak kita nak perhati tengok ta'amul, ibarat seka-seka. Pakai ilmu tu duduk dada. Dah selalu dah ni. Ayo nganjing ini berak. Kerana sangat gaduh, ini kan sangat cepat. Pada nak iktiraf, nak kritik hamba, serta lupa ia muqtarik akan dirinya muqtarik sendiri. Wallahu a'lam. Sedap tak tadi dia? Sedap tadi. Kenyataan yang keempatnya. Kenyataan yang keempatnya daripada 6 kenyataan. Mu'taridun. Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambuwi berkata, ta'wil hazaf mudhaf. Mana ta'wil hazaf mudhaf? Ta'wil hazaf mudhaf. Sepatutnya mustahil itu istihalatul mustahil. Tiba-tiba ulama sebut mustahil. Tok Diskam wak mari orang panggil ta'wil hazaf mudhaf tadi. Takdir balik. Mana? Mustahil yang disebut oleh ulama tu ialah istihalatul mustahil. Gitu. Buah gitu. Berkata oleh muqtarik. Wak kurungnya. Ini maqalul qaul bagi muqtarik, jangan witukar dengan hak tok deh. Ta'wil hazah mudhaf pada ibarah yang memberi waham akan qadim. Ya. Ada lagi, bukan kurungnya lagi, jangan buat kurungnya lagi. Kurungnya itu nanti bawah tu. Ta'wil itu menyalahi, itu baru maqalul qaul bagi muqtarik. Jangan buat kurungnya lagi. Muqtarik berkata pada masalah apa? Pada masalah ta'wil. Buh takdir itu. Kenyataan yang keempatnya, muqtarik berkata pada masalah ta'wil hazah mudhaf. Siapa hak ta'wil ni? Tok Diskam lah hak ta'wilnya. Muqtarik kata pada masalah begitu. Pada masalah ta'wil hazah mudhaf. Mana? Yakni mustahil ai istihalatul mustahil. Begitu. Ta'wil hazah mudhaf pada ibarah yang memberi waham, yang memberi sangka. Waham tu bukan dahim dak. Waham akan qadim mustahil atau azalinya mustahil dengan dibuangkan lafaz ketiadaan. Itu. Ketiadaan itulah orang panggil istihalah. Seperti mana contoh? Seperti dikatakan ketiadaan syarikul bari. Syarikul bari itu mustahil. Lepas tu takdir ya, ketiadaan syarikul bari. Tu orang panggil takdir mudhaf. Takdir hazah mudhaf. Ta'wil hazah mudhaf. Tu. Ada pun ketiadaan syarikul bari itu istihalatul mustahil. Hak mustahilnya mana? Syarikul bari. Masalan ay umathilulaka masalan. Muqtarik berkata lagu mana? Ini baru maqalul qaul bagi muqtarik. Muqtarik kata lagu mana? Bermula ta'wil, bukan takdil tu dah. Kita tulis dah. Takdil la'alla sawaba. Bermula ta'wil itu menyalahi dengan huraian ulama yang dahulu ilah ni mana? Ila akhiri kalamil muqtarid. Gitu. Panjang lagi. Buat awak kurungnya sampai dekat ilah je. Ada. Muqtarik Guru Haji Wan Ali Al-Jambuwi kata ta'wil itu menyalahi tu. Menyalahi dengan takrir ulama-ulama dulu-dulu.
ila akhir, dengan panjang lebar, kata Mu'tarid. Ya, kau tak boleh takwil, orang panggil apa? Tak boleh takwil pada hazah mudah tu. Bila kita kata, ulama kata mustahil buta. Contoh ulama kata wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, mustahil lemah. Mustahil yang dikehendaki tu ialah istihalah tu. Kenapa? Kerana lemah tu memang mustahil. Betul? Tu. Tu. Maka pada jawabnya perkataan Mu'tarid begini. Adalah ketiadaan dengan ada hazaf mudhaf pada tempat yang termaklum itu memang menyalahi ia dengan ta'rif-ta'rif ulama yang dahulu-dahulu. Kalau kita hazaf adalah ketiadaan dengan ada, tak ada dengan ada. Tengok molek tu. Adalah ketiadaan dengan ada. Hazaf mudhaf pada tempat yang termaklum itu memanglah menyalahi ia dengan ta'rif-ta'rif ulama yang dahulu-dahulu. Mana misal? Tengok dulu misal dia. Seperti dikata mereka itu ulama, mala awwalalahu atawa al-amrul lazi la awwalalahu. Artinya barang yang tidak ada permulaan baginya barang, atau perkara yang tidak ada permulaan baginya perkara. Maka kita yang memikir telah maklum akan bahawasanya Adam ini tak ada semata-mata. Mana tak Adam semata-mata ni? Adam yang tidak bersifat dengan sungguh. Itu mana Adam semata-mata. Adam semata-mata ini Adam tak ada yang tidak bersifat dengan sungguh. Mana misal seperti segala yang mustahil itu tidak sah, tidak boleh bahawa dikatakan yang tidak ada permulaan baginya bagi segala yang mustahil tadi. Dengan jalan adanya yang mustahil atau sungguhnya yang mustahil. Tak boleh, memang tak boleh lah. Sebab apa? Sebab Adam yang tidak bersifat dengan sungguh yang mustahil ni. Ya tak? Kalau begitu, kejaplah, yakinlah yang tidak ada permulaan itu ialah ketiadaannya mustahil. Dan tidaknya mustahil. Kena tengok molek tu. Kalau gitu kejaplah yang tidak ada permulaan itu ialah ketiadaannya mustahil dan tidaknya mustahil. Bukan diri mustahil tu yang tidak ada permulaan. Faham tak? Hak tak ada permulaan tu tak lemah ke lemah? Nak tanya. Hak tak ada permulaan bagi ada tu tak lemah ke lemah? Tak lemah. Bukan lemah. Lemah tu mustahil. Tengok balik. Dah. Bakti kata dah. Tengok ya. Kalau begitu kejaplah. Yang ni yakinlah. Kejap tu nak yakinlah. Yang tidak ada permulaan itu, hak tak ada permulaan itu gapo? Lemah ke tak lemah Tuhan? Lemah Tuhan ke tak lemah Tuhan? Hak tak ada permulaan. Kata dah tak mau mari. Lemah ke tak lemah Tuhan? Hak tak ada permulaan. Tak lemah? Tak lemah? Tak lemah Tuhan. Buat ni baik kedak ni. Weh, lemah ni mustahil. Tak? Tak lemah istihalatul mustahil. Kalau gitu hak tak ada permulaan bagi ada ni lemah ke tak lemah? Tak lemah. Bukan lemah. Kalau lemah Tuhan ni tak ada mula bagi ada gitu. Hak tak ada permulaan bagi ada ni tak lemah ke lemah? Tak lemah. Tuhan tak lemah sedia kala lagi. Betul. Kalau Tuhan lemah sedia kala lagi. Betul tak? Tu. Nampak tak ke? Tengok molek. Payah tu sikit ibarat dia cakap tu.
Kalau begitu kejak yang yakinlah perkara yang tidak ada permulaan itu ialah ketiadaannya. Mana? Ketiadaannya. Nampak tak? Ketiadaannya ni. Ketiadaan. Tak ni ketiadaan. Ketiadaan nyonya lemah. Lemah ni mustahil. Hak tak ada permulaannya ke apa? Tak, lemah tu tak ada permulaan. Ketiadaan nyonya mustahil. Dan tidak nyonya mustahil. Nampak? Tidak nyonya mustahil. Tidak nyonya mustahil. Mana mustahil? Lemah mustahil. Tidaknya mustahil. Nampak tak Aljum? Hak ni kodeng tak? Kodeng azali. Ya. Tu. Maka ketiadaannya yang mustahil dan tidaknya mustahil itu sedia lagi, sedia kala lagi. Bukan baru-baru je. Tak lemah Tuhan ni sedia kala tak? Tuhan tak lemah sedia kala tak? Tuhan tak tulis sedia kala tak? Tuhan tak pekak sedia kala tak? Tuhan tak buta sedia kala tak? Tuhan tak bisu sedia kala tak? Okey. Sedia kala lagi. Tuhan tak bisu ke? Tak bisu barulah ni. Dulu bisu kau kan? Sudah okey. Nampak okey kepala tu. Nampak tak? Faham tak? Dan nak beza mustahil lain, istihalatul mustahil lain. Nampak tu? Betul. Tulis sepitah lalu tak nampak. Perhati molek baru nampak. Ya, memang. Betul. Betul Bapa Abi Jabbar. Betul. Nak perhati molek. Ibarat dia rakit sikit ni. Maka ketiadaannya mustahil dan tidaknya mustahil itu sedia yang ni sedia kala lagi. Bukan baru-baru juga. Tuhan tak penasa sedia kala. Tuhan tak baru sedia kala. Tuhan tak serupa akan yang baru sedia kala. Tuhan tak berbilis sedia kala. Nampak tak? Tu. Maka tak dapat tidaklah, yakni mestilah daripada takwil itu. Kena takwil lah kalau ulama kata mustahil lemah. Tu. Mustahil sedia kala lagi tu lemah. Lemah tu memang mustahil. Mustahil dua kali mustahil. Lihat sini. Kena takdir. Kena takwil lah. Maka tak dapat tidaklah daripada takwil itu di sisi yang orang yang pandai memikir dan orang yang faham hukum akal. Yaitu hukum akalnya apa? Makna bagi mustahil. Masuk hukum akal sini makna bagi mustahil. Mustahil itu apa? Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Benda yang tak boleh difikir dengan akal adanya ini sungguhnya. Jadi benda tentu tak ada. Jadi lemah Allah Ta'ala benda tentu tak ada. Apa tak? Adapun tak lemah Allah Ta'ala sungguh tak? Sungguh. Bukan tak ada tak? Dan faham pula bahawasanya yang mustahil dibelajarkan dia yang mustahil itu untuk mengiktikadkan ketiadaannya yang mustahil. Kita duk ngaji Allah wajib ada. Allah bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada. Ada lawannya tiada. Lawan dia tiada. Tiada tu apa mustahil kita nak iktikad ke apa? Dengan istihalahnya. Kita duk ngaji hak mustahil. Tujuan belajar mustahil tu untuk mengiktikadkan istihalahnya. Mengiktikadkan ketiadaannya, ketiadaan mustahil tu. Bukan ngaji mustahil nak pergi mustahil. Ngaji mustahil pergi mustahil. Bodoh lah mung. Tak kenal Tuhan lah mung. Kita mengaji mustahil ni nak etikad istihalatul mustahil. Itu makna yang nak sebut situ. Maka pasal inilah pasal apa? Pasal i'tikad istihalatul mustahil. Kita mengaji sifat 20 ni nak i'tikad istihalatul mustahil. Bukan nak i'tikad mustahil. Kita nak i'tikad Allah tentu tidak baharu. Bukan nak i'tikad baharu Allah tu sedia kala. Bukan. Nak faham tak? Maka pasal inilah hamba berkata di dalam Takribil Ikhwan ini, takwil zahir ia takwil. Nyata zahir. Takwil itu nyata sungguh.
dan terang ia takwil di sisi orang yang mengerti akan makna mustahil. Tu. Allah tak bersifat dengan segala sifat mustahil sedia kala lagi. Betul? Betul tu. Tak tu istihalah. Tak tu istihalah. Lemah, baru, tu semua tu mustahil. Jadi tak bersifat dengan lemah, tak bersifat dengan pekak, buta, tuli, bisu, bodoh, mati. Itu semua tu sungguh sedia kala lagi. Zahir ia takwil dan terang ia takwil di sisi siapa? Di sisi orang yang mengerti akan makna mustahil. Maka makna mustahil itu ialah perkara yang tidak membenar oleh empunya akal akan sungguh nyonya perkara. Sama telah pula, yang ni lebih-lebih lagi ada nyonya perkara. Tengok. Mustahil ni benda tentu tidak lagi tak ada. Maka macam manalah disifatkan dia mustahil dengan ketiadaan awal baginya. Bagi mustahil. Kok mana pula boleh? Boleh kita kata lemah ni ada dia, tak ada permulaan bagi ada. Kok mana? Lemah ni tak ada di Tuhan sedia kala lagi. Tak? Lemah ni tak ada. Lemah ni tak ada. Macam mana boleh kita kata ada lemah, tak ada permulaan lagi. Kok mana itu boleh kata gitu? Lemah ni ke apa? Mustahil tak? Mustahil. Mustahil ni apa? Benda tentu tidak lagi tak ada. Tiba-tiba benda tentu tidak lagi tak ada, tapi ada dia, ada lemah ni, tak ada permulaan lagi. Boleh kata gitu? Tidak gagal. Adapun tak lemah tu lain. Tak lemah tu bukan mustahil. Istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil ni wajib. Kalau kata tak lemah tu tak ada permulaan bagi sungguh, ya. Bila lagi Tuhan tak lemah? Sedia kala lagi tak lemah. Bukan lah ni baru-baru tak lemah. Dulu lemah kat Tuhan, lepas tu pergi main jing ni gagah gitu. Dah. Faham tak? Tu nak mudah faham tu cakap itu tu. Baik. Maka nyatalah sah perkataan. Betul lah perkataan hamba itu. Mu nak kritik apa benda betulnya? Dan batalah dan karuklah perkataan mu'tarik. Hak karuk, hak salah, tak betul tu perkataan mu'tarik bukan perkataan hamba. Mana dengan tidak sah, dengan kata mu'tarik tidak sah dan batal perkataan ini. Mana perkataan ini? Takwil. Dan karuklah perkataan mu'tarik dengan tidak sah dan batal perkataan ini. Perkataan ini mana? Takwil itu menyalahi dengan huraian ulama dahulu itu. Ambil gitu. Batal perkataan mu'tarik. Mana perkataan mu'tarik? Mu'tarik kata takwil tuk diskam tu menyalahi dengan huraian ulama-ulama dahulu. Batal, tak sah tu perkataan itu. Habis. Habis itu. Ketahui olehmu akan bahawasanya perkataan yang berhajat kepada takwil ini, begitu. Perkataan yang berhajat kepada takwil ini ialah pada tempat, yakni pada zahir lafaz, begitu. Pada tempat ini, pada zahir lafaz yang memberi waham akan qadim mustahil atau azalinya mustahil juga. Yang hamba sebut di dalam takribul ikhwan itu bukanlah hamba suruh ikhwan takwil pada tiap-tiap tempat. Bukan semua tempat aku takwil belakang dah. Tempat mana yang memberi waham kata mustahil tu qadim, takwil dengan istihalatul mustahil. Faham? Tu. Bukan hamba suruh ikhwan ni saudara lah takwil pada tiap-tiap tempat yang disebutkan mustahil, bukan. Tu. Tempat yang mana memberi waham kata mustahil tu qadim, hak itulah ditakwilkan dengan istihalatul mustahil. Maka janganlah ikhwan kena tertipu seumpama mu'tarik. Mana tertipu dengan umpama ibarah Fathul Majid. Fathul Majid ni tak tahulah kitab Syekh Nawawi Banten ke siapa, wallahu alam, kena cek dulu. Sebab saya pernah tengok di rumah Bapa Bukhari tu ada kitab Fathul Majid. Tak silap Syekh Nawawi Banten. Lah ni payah untuk Bapa Bukhari bin Indah payah nak dijumpa rumah ianya. Yang bermaksudnya Tuhan tahu diri mustahil sendiri. Ia tak mari ibarat hak Arab.
Awak mari terjemuh lalu. Yang bermaksudnya yang ibarat Fathil Majid itu gapo dia? Tuhan tahu diri mustahil sendiri, bukan dengan makna tahu akan istihalahnya yang mustahil jua sahaja begitu. Kerana apa? Kerana istihalahnya mustahil itu wajib. Maka termasuklah di dalam jumlah Tuhan tahu perkara yang wajib. Gini. Maka dengan ibarat yang seumpama ini, mu'tarik, ya, seumpama Fathil Majid itulah. Mu'tarik, orang yang membangkang tu sengka kata ulama tak beri takwil mustahil itu dengan istihalahnya yang mustahil. Bukan. Ada pun dalam bab perbahasan sifat ilmu, takluk sifat ilmu, memanglah ulama nak kata bahawa takut kita duk faham kata Tuhan tak tahu diri mustahil. Tuhan hanya tahu istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil tak nak cakap kena masuk benda wajib. Faham tak? Ada pun diri mustahil tu Tuhan tahu tak? Memang Tuhan tahu juga. Tuhan tahu tak? Tuhan lain pada Allah. Tahu. Tahu lah ke mana? Tahu kata tak ada Tuhan lain pada Allah. Tu istihalatul mustahil. Diri mustahil tu juga pun Tuhan tahu. Tapi mu'tarik pihak kata ibarat ni ulama tak bagi takwil. Bukan gitu. Sengkar kata ulama tak beri takwil mustahil itu dengan istihalahnya yang mustahil pada tempat yang dimaklum bicaranya itu. Maka adalah fahamannya yang mu'tarik dengan borong itu silap. Silap tu. Borong habis tak takwil belakang. Itu silap. Kerana apa? Kerana di sana kalau tidak takwil mustahil dengan istihalahnya yang mustahil, maka tetaplah menyalahi dengan qadim atau azali. Di sana tu mana? Di dalam ibarah dalam kitab Takribil Ikhwah. Adapun di sini, mana di sini? Yakni ini nak tafsir musyarun ilaih di sini. Yakni pada bicara ta'alluq ilmu ini. Dalam kitab Fathul Majid ibarah tu duk bahas pada perbahasan ta'alluq ilmu tu. Pada bicara ta'alluq ilmu ini betul tidak berhajat kepada takwil itu. Bahkan membawalah takwil itu kepada silap. Kalau kita pergi takwil Tuhan tahu benda mustahil itu semata-mata istihalatul mustahil saja, benda mustahil Tuhan tak tahu, tu memang bawa silap lah. Berak. Misalnya begini, pada maksud ibarat seumpama Fathil Majid itu seperti kita tahu kata diri pandai ilmu bagian-bagian, maka tiba-tiba kita berjumpa satu risalah menghukum mustahil qadim atau azali. Hai doang anjing mulut. Kuat je buat anjing. Ya buat anjing. Seperti kita tahu kata diri pandai ilmu begian-begian. Yang kita tahu kata mu'tarik itu orang alim, pandai tu ilmu begini-begini mengaji di Mekah. Maka tiba-tiba kita pun berjumpa dengan satu risalah menghukum mustahil qadim atau azali atau baru. Katanya orang alim ada ilmu begian-begian. Tiba-tiba jumpa risalah orang alim yang kita tahu kata ada ilmu dia-dia tu tulis kata mustahil qadim azali baru. Maka tahulah pula kata pandai ilmu bagian-bagian itu tidaknya pada pengarang risalah itu. Kita tahu mu'tarik tu orang alim, tapi kita tahu juga kata dia tak alim pada bab hukum akal, gitu maksud dia. Faham tak? Tahulah kita. Kalau gitu mu'tarik ni alim bab lain. Dak alim bab hukum akal ni. Kenapa tengok dia tulis kata kitab mustahil qadim. Yakni kita tahu dua perkara pada misal itu. Nak tahu kata dia tu tak alim pada bagian-bagian ilmu. Tahu pula kata dia tu tak reti pada ilmu hukum akal, gitu. Yakni kita tahu dua perkara pada misal itu. Begitu juga Allah Ta'ala tahu perkara mustahil itu perkara bagian-bagian. Tuhan tahu afra' mustahil. Gapa dia afra' mustahil? Syarikul bari. Anak bagi Tuhan, bini bagi Tuhan. Tuhan berjising, bertempat, berhajat pada masa, berhajat pada tempat. Serupa dengan makhluk. Gi mari, terbang, naik, turun. Semua tu afra' mustahil tu, Tuhan tahu tak? Perkara-perkara bagian-bagian tu orang panggil afra' mustahil. Tuhan tahu.
serta tahu juga kata tidak perkara itu. Tuhan tahu tak? Kata Tuhan lain pada Allah tu tak ada? Tahu. Tuhan tahu tak? Anak bagi Allah tu tak ada? Tahu. Tuhan tahu tak? Kata bini bagi Allah tu tak ada? Tahu. Nampak tak? Siapa yang tulis ni? Tak ini tak tengok dah. Saya nak baca dah. Tak naik tu. Tok Guru Haji Wan Ali Jambui betul kan Bapa? Cuma salah pada istilah dan ibarat saja kan Bapa? Memanglah pada istilah lah. Maknanya dia tu kalau tak kritik, orang tak tahu pun dia tak faham ibarat dan istilah. Kalau dia tak kritik Tok Diskam, oleh kerana dia kritik Tok Diskam adalah orang pun faham kata bahawasanya Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui ni tak faham ibarat, tak faham istilah gitu. Gitulah. Jadi Tuhan tahu tak benda mustahil ni afra' bagi mustahil? Tuhan tahu tak afra' bagi mustahil? Tahu. Dan Tuhan tahu tak kata semua afra' bagi mustahil itu tentu tidak tahu. Wallahu a'lam. Habis itu. Kenyataan yang kelimanya. Jadi nak cerita tadi kata, Tok Guru Haji Wan Ali dia kata tak boleh nak takwil kerana ambil ibarat dalam kitab Fathul Majid. Kitab Fathul Majid dia ambil ibarat kitab Fathul Majid tu duk bercara tentang takluk bagi sifat ilmu Allah Taala. Memanglah kalau kita takwil Tuhan tahu benda mustahil itu hanya istihalatul mustahil, tu memang bawa rosok silap lah. Sebab apa istihalatul mustahil itu masuk dalam wajib dah. Adapun diri mustahil Tuhan tahu ke tak tahu. Semua afra' bagi mustahil, berapa banyak tak terhingga banyaknya mustahil itu Tuhan tahu tak? Tiap-tiap afra' mustahil tahu. Tak kita tahu apa gerak sangat ya. Afra' bagi mustahil Tuhan tahu belaka afra' bagi mustahil. Dan Tuhan tahu juga kata semua afra' mustahil itu tak ada di Tuhan. Faham tak? Tu lagu tu. Jadi mustahil dengan istihalatul mustahil ni beza tak? Beza. Mustahil benda tentu tidak lagi tak ada. Tak boleh disifatkan dengan ada tak ada mula bagi ada. Sungguh tidak ada permulaan bagi sungguh. Tak boleh. Kerana benda tentu tidak lagi tak ada. Adapun istihalatul mustahil itu wajib. Maka kalau gitu bolehlah kita sifatkan istihalatul mustahil itu dengan kodeng ke azali. Boleh tak? Boleh. Kerana wajib. Gitu. Baik. Habis itu. Kenyataan yang kelimanya. Buat apa dah ni? Boleh dah. Kenyataan yang kelimanya mu'taridun tak cerah, yakni tak faham perkataan hamba di dalam takribil ikhwan, dan tidak dikatakan mustahil itu baru mu'tarid, dan tidak dikatakan mustahil itu baru. Itu maqalul qaul perkataan Tok Deska dalam kitab Takribil Ikhwan. Mu'tarid berkata tidak beralasan yang teguh daripada dalil. Ni hak berat ni. Hak ni Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui memang orang panggil rapat jik kena sepak ke Tok Deska. Sebab apa? Sebab Tok Guru Haji Wan Ali jadi peher serupa dengan orang-orang kafir penyembah berhala. Mana? Dia wak mari dalil wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Faqalu hadza lillahi faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syurakaina al-ayata. Tok Guru Haji Wan Ali kata hanilah dalil kata bahawasanya mustahil tu ada hak baru. Mana? Berhala-berhala yang disembah. Kena piyak. Ni memang selok nyokeng. Cabut habis. Nanti kita akan sama pula insya-Allah pada hari insya-Allah pada hari Jumaat minggu depan. Jumaat Sabtu Ahad insya-Allah kita akan dapat hotel lah. Mudah-mudahannya pada hari Ahad minggu depan. Jadi minta Ustaz Farisnya buat gambar iklan untuk majlis hotel kita pada minggu depan insya-Allah. Kalau kita baca dua lah hari tu insya-Allah lah. Saya ni baca ni sehabis-habis cepat dan sehabis-habis mudah lah ni. Kalau kita mengaji Tok Guru sungguh-sungguh tu laik lagi lah. Cuma kerana kita daurah ni kita nak cepat-cepat. Cepat sampai target kita nak hotel 3 hari lagi insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.